Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera guys. Selamat kembali ke channel Situkan Cerita, nama aku Acap. So, pada korang yang dah subscribe channel aku ni, aku nak ucapkan jutaan terima kasih lah pada korang. Dan korang sangat-sangat awesome lah guys. Okay, dan pada korang pula yang belum subscribe channel aku ni ataupun yang baru je jumpa channel ni, aku ucapkan selamat datang dan jangan lupa tekan butang like, share, subscribe dan tekan sekali butang loceng tu supaya korang tak ketinggalan cerita-cerita aku yang akan datang nanti. Okay guys, malam ni aku nak ceritakan beberapa buah cerita lah. Cerita dia tak berapa berat, semua cerita tu santai-santai. Ada setengah tu pengalaman aku sendiri. So, kalau korang nak tahu apa cerita tu, tonton video aku ni sampai habis. And then, let's check it out. #Surrender. Okay guys, cerita dia bermula dengan pengalaman aku. Pengalaman ni terjadi waktu Hari Raya. Ketika tu, aku balik kampung di rumah mak aku. Rumah nenek sebelah mak aku lah. Okay. Waktu ni umur aku baru lebih kurang 14 tahun macam tu lah. 14 tahun ke 15 tahun itu, tingkatan 3, tingkatan 2, tingkatan 3 macam tu lah. Terjadi waktu raya. Raya ke-7. Okay. Kampung aku ni kebanyakannya orang Jawa lah yang tinggal dekat sana. Dan ada satu tradisi di kampung aku ni. Kita akan buat macam kenduri ataupun makan-makan lah pada Hari Raya ke-7, di mana Hari Raya ke-7 tu biasanya orang-orang yang kita meraihkan pakcik-pakcik ataupun saudara mara kita yang berpuasa 6. Dan kemudian bila dah habis puasa 6 tu, kita akan raikan lah. Kita akan raikan, kita makan-makan dekat surau kan, sembahyang, buat bacaan doa, macam majlis kesyukuran lah gitu. Okey, nak dijadikan cerita satu hari, yalah macam biasa lepas maghrib kita akan solat jemaah dekat surau. Okey, rumah mak aku ni berdekatan dengan surau. Memang betul-betul sebelah je surau tu. Kalau nak pergi memang jalan kaki sebelah je. Okey. So bila malam tu lepas solat maghrib jemaah, kemudian ada macam bacaan Yasin, ada tahlil, ada baca doa selamat, doa kesyukuran dan benda semua kan. Okay, lepas tu kita akan adakan lepas tu kita solat isyak, lepas tu kita akan adakan macam makan-makan lah, jamuan kan. Jamuan meraihkan mereka-mereka yang berpuasa 6 ni. Okey. Malam tu lepas makan apa semua, aku ni ada satu tabiat, lepas makan aku akan sakit perut tau. Aku akan sakit perut, aku akan pergi melepas lah. So nak melepas kat surau tu, yalah tak selesa lah. Better aku balik rumah so aku boleh selesa lah kan, dengan pakai towel lah semua tu. Okay, rumah mak aku punya jamban ni, toilet ni, dia ada dekat belakang rumah. Lepas tu kita kena masuk satu macam bilik air besar gitu. Kita orang panggil pelantar tau, pelantar. Lepas tu ada jamban tu terjulur keluar ke rumah, ke arah hutan lah. So belakang rumah mak aku ni memang hutan ataupun kelapa sawit. Okey. Yang aku tak fahamnya, kenapa orang kampung ni, kalau orang kampung aku ni lah, kebanyakannya lah, dia buat jamban dia tak penuh tau. Dia punya masa tu, sekarang dah penuh dah semua dia punya dinding tu. Masa tu jamban ni dibuat bawah tu batu, lepas tu ada papan disusun gitu kan. Tapi dia ngam-ngam untuk kita cangkung je tau. So kita boleh tengok keadaan kat luar tu macam mana kan, dengan bumbung lah, ada bumbung lah, ada macam tu. Okey. So aku pun melepas macam biasa. Dan waktu tu masih dalam lebih kurang dalam pukul 10 lebih, dan dekat-dekat pukul 11 macam tu lah. Aku tengah melepas tu, tiba-tiba aku macam dengar suara riuh-riuh tau. Dengar suara orang macam tengah cuci pinggan. Lepas tu dengar suara orang bergelak tawa, dengar suara orang
borak-borak dengan suara budak-budak tengah berlari-lari, riang gembira macam itu. So aku macam, Rionya kat belakang ni kan, bunyi apa? Siapa pula yang bising-bising ni? Jadi lepas tu aku pun macam menjengah ke atas itu dengan nyangkung tu kan. Lepas tu sampai aku menjengah lah. Aku menjengah ke arah surau tu. Yalah, biasanya akan ada lagi pakcik-pakcik tengah borak-borak kat sana. Tapi budak-budak semua biasanya dah balik dah. Dah dekat pukul 10.30, dah dekat pukul 11 kan. Budak semua dah balik lah. Macam, asal aku cari bila aku tengok dekat sebelah surau tu. Surau dah gelap, babe. Surau dah gelap tau. Tapi aku memang mendengar lah. Dia memang clear suara tu. Tapi cuma bahasa dia aku tak faham. Bahasa dia bukan bahasa, nak kata bahasa Jawa pun bukan, nak kata bahasa Melayu apatah lagi. Aku tak faham apa bahasa dia yang dia pakai. Lepas tu aku dengar bunyi air, dengar macam ada orang mandi pun dia. Macam-macam bunyi macam memang riuh lah kat belakang tu. Jadi aku pun menyegerakan urusan aku kat dalam tu. Kemudian aku cuci apa yang patut aku semua. So aku keluar lah. Aku pergi ke ruang tamu. Aku tengok pakcik aku, ayah aku semua dah balik lah. So diorang tengah duduk kat beranda rumah tu sambil isap rokok, minum kopi, borak-borak kat luar. Tapi volume diorang borak tu slow je, tak ada pun macam riuh-riuh ke apa. Lepas tu aku tengok sepupu-sepupu aku yang lain semua dah duduk lepak baring, layan diorang. Ada yang bawa break game, ada yang tengok TV lah, ada yang dah tidur punya. Cakap, habis datang daripada mana suara tu kan? Aku terus pergi kat mak aku. Aku nampak mak aku belum tidur lagi. Dia tengah urut-urut kaki dia. Aku tanya dengan mak aku, "Mak, tadi masa abang tengah berak kan, Mak, macam dengar suara riuh-riuh Mak kat belakang tu." Lepas tu mama aku cakap, "Riuh apa? Kau dengar suara macam mana?" "Tak adalah, dengar budak-budak berlari, dengar orang borak. Lepas tu kejap-kejap dengar orang tengah cuci pinggan. Meriah betul kat belakang tu. Tapi bila abang ingatkan suara kat surau. Abang bangun tengok kat surau dah tak ada orang." Lepas tu mak aku pun senyum je lah. Dia kata, dia orang pun ada majlis satu. Aku dah terpinga-pinga lah. Dia orang tu siapa, Mah? Belakang tu ada perkampungan orang Bunian. Aku cakap, belakang tu ada perkampungan. Dia memang ada lah tempat-tempat dia lah kat situ. Memang ada perkampungan dia kat situ. Jadi yang kau dengar tu orang dia lah tu, tengah sambut raya juga tu katanya. Aku macam, ada yang macam tu Aku macam, tapi tu kita nak buat apa? Nak buat apa, biar je lah. Kan memang kita kan hidup dengan diorang. Biar je lah dah. Kau tak payah nak risau sangat dah. Ni kamu tak tidur lagi, pergi tidur. Besok nak pergi bayar lagi. Okay. So aku pun keluar daripada bilik mak aku tu. Aku pergi join sepupu-sepupu aku tidur kat luar. So guys, itu cerita aku yang pertama lah. Cerita tentang suara. Suara yang agak misteri lah bagi aku waktu itu. Sebab aku tak tahu kan. Okay guys, cerita aku yang kedua ni, waktu ni aku dah besar sikit lah. Aku dah pandai drive kan masa tu. Kalau tak silap aku, cerita ni waktu aku dah kerja dengan bapak aku, dah kerja kat Kuala Lumpur. Dan kita orang balik kampung. Masa tu aku bujang lagi. Okay, jadi waktu raya juga. Raya kedua ke ketiga macam itulah. So bila raya biasanya ahli keluarga belah mak aku, belah ayah aku ni, diorang akan berkumpul pada hari raya ketiga. Sebab hari raya pertama, raya kedua tu diorang biasanya pergi ke rumah mertua diorang dululah. Dan kemudian raya ketiga baru diorang akan balik ke berkumpul dekat kampung tu apa semua. Dan kita akan beraya bersama-sama. Jadi aku ambil kesempatan, tak berapa sibuk sangat hari raya pertama, hari raya kedua tu nak pergi ke mana-mana. Memandangkan rumah mak dengan ayah aku berdepan-depan je. Ayah dengan mak aku ni satu kampung. Jadi
Raya pertama pun dah settle lah, satu kampung tu kita orang pergi beraya benda semua. So aku raya kedua tu aku ambil keputusan, aku ambil kesempatan aku nak pergi beraya rumah kawan-kawan aku lah. Pergi beraya rumah kawan-kawan aku. So aku pun pergi lah. Kampung aku dekat Benut, jadi kawan-kawan aku ramai di Johor Bahru. So aku drive all the way daripada Benut ke Johor Bahru. Okay, duration daripada Benut ke Johor Bahru pun agak jauh juga, dalam 45 minit perjalanan, 1 jam macam tu. Okay. So dah pergi beraya sakan beli semua dengan kawan-kawan. Balik pun dah malam. Okay. Bila aku balik tu lebih kurang dalam pukul 12 lebih lah, tak salah aku 12 lebih. So aku balik malam tu hujan renyai-renyai guys. So bila aku masuk simpang kampung tu, aku masuk simpang ke kampung tu, aku perasan ada dekat jambatan tu, ada kampung aku masuk simpang dia je. Lepas tu jalan depan sikit, lepas ada kedai-kedai lama tu, lepas tu ada satu jambatan. So aku perasan ada seorang ni, orang lelaki lah, seorang lelaki pakai seluar macam zaman tahun 60-an punya. Dia dress up semua macam tahun 60-an lah, macam tahun 60-an. So aku pelik lah, dia malam-malam buta, hujan renyai, dia boleh relax je jalan dekat tepi macam kampung aku ni dipenuhi dengan kelapa sawit. Dia boleh relax jalan kat tepi-tepi tu. Lepas tu aku tak perasan muka dia lah. Dia tu jalan, dia masuk ke arah kelapa sawit tu. Dan aku pasti guys, dalam kelapa sawit tu tak ada rumah tu. Sebab ada satu jalan, kita orang panggil jalan beting ataupun jalan shortcut pergi ke kampung sebelah. Memang kat situ tak ada rumah. Okey, itu satu hal lah. Aku macam, okey lah, tak apalah, as long as dia tak ganggu aku jalan lah. Aku drive lagi. Lepas tu dah melepasi surau rumah sebelah rumah mak aku ni, aku pun nak masuk ke pekarangan rumah mak aku ni. So aku tengok kat situ dah adalah 2-3 buah kereta tambah 2-3 buah kereta pakcik aku dah balik lah. So masa aku nak parking kereta tu bawah pokok rambutan rumah mak aku ni lah, ada satu jambatan kecil. Kita orang boleh lalu jambatan kecil tu untuk pergi ke surau. So aku perasan ada sekumpulan orang lelaki dalam lebih kurang dalam 3 ke 4 orang macam itu, pakai kopiah, pakai macam baju kemeja petak-petak, pakai kain pelikat. Agak waktu tu gelap kan, dengan hujan renyai, nampak clear tak clear macam tu lah. Macam bayang-bayang dia jalan pergi melalui jambatan tu. Kemudian dia belok ke kiri. Dan untuk pengetahuan korang, kalau belok ke kiri tu jalan nak ke kebun sebenarnya kan. Kalau ada pun kat dalam tu bangunan, ada pondok je lah. Kalau nak pergi kampung sebelah pun jalan kaki jauh mat. Jauh. Kalau naik motor pun ambil masa 10 minit. Kalau jalan kaki, aku pun bersangka baik lah, mungkin orang datang beraya kot rumah aku ni. Tapi dah pukul 12 lebih orang kampung ni juga aku mungkin ada lah tu jalan-jalan shortcut pergi balik rumah dia kat kampung sebelah tu lah. Jadi aku pun matikan enjin kereta. Aku buka pintu kereta, aku masuk dalam. So aku masuk dalam, aku bersihkan diri benda semua. Aku nampak ada 2-3 orang pakcik aku, dia baru sampai kan, dia orang tengah borak-borak, cerita sambil-sambil isap-isap rokok kat luar. Aku pun join. Lepas tu aku tanya dengan pakcik aku, tadi ada orang kampung datang ke beraya? Ke ada maraban tadi? Kau ni, orang maraban pagi raya mana ada orang maraban malam-malam buta kan? Tak adalah, tak ada saudara datang ke apa ni. Mana ada? Tak adalah, kita orang baru balik, kita orang tadi sampai pukul 8 lebih tu, tak ada siapa yang datang. Apasal? Tak ada lah, tadi ajak parking kereta kat depan tu. Lepas tu perasan ada 3-4 orang lelaki jalan lalu dekat jambatan pergi rumah tu. Lepas tu dia masuk rumah belakang. Belakang ada rumah je. Belakang dah tak ada rumah dah. Dulu memang ada rumah pakcik-pakcik kita punya rumah lah, tapi semua dah pindah dah tak ada dah kan. Dah pindah, ada yang ke Felda, ada yang dah rubuh dah rumah tu benda semua.
Kau nampak apa tadi? Tak adalah, tadi nampak macam lelaki pakai baju kotak-kotak, pakai kain pelikat, pakai kopiah putih jalan. Sah lah kau ni nampak benda tu. Benda apa? Bunyian? Yelah tu, mungkinlah dia lah kot. Pergi beraya lah tu. Nak pergi beraya ke apa tak tahulah kan. Oh, maknanya memang betul ada lah benda ni. Ya, memang betul ada. Memang banyak kat kawasan ni. Lagi-lagi kat Pokok Puluh Rimbun belakang tu. Itu memang perkampungan dia tu. Oh, tu kau jangan macam-macam kau pergi belakang tu. Okey. As long kalau dia tak kacau, okey lah. So, malam tu kita orang punya perbualan memang cerita pasal orang Munian lah malam tu. Malam-malam buta pukul 12 lebih sampai pukul 2 pagi cerita pasal orang Munian. And then pakcik aku sambung cerita lah. Dia kata dia cerita pasal sepupu aku lah. Anak kepada kakak ayah aku. Anak kepada kakak ayah aku ni memang duduk kampung dengan arwah nenek aku lah masa tu. Sebabkan dia ni ada sakit lah. Dia macam masa kecil dulu dia kena demam panas ke apa benda semua. So nenek aku lah yang merawat dia. Jadi bila dah rawat macam tu, nenek aku cakap tak apalah, biarlah dia tinggal kat kampung. Kan sebab nenek aku ni cuma ada seorang je anak lelaki ayah aku. Bila ayah aku dah pergi belajar benda semua, sunyilah dia kat rumah kan, tak ada orang lelaki nak bantu tak ada teman kan. Dan atuk aku pun banyak keluar pergi buat kerja. Jadi bila ada orang lelaki ataupun cucu lelaki dia kat rumah tu, terhiburlah sikit dia. Okey. Jadi sepupu aku ni dia rajin orangnya. Dia rajin bantu orang kampung benda semua kan. Dan satu hari waktu Zuhur lah tak salah aku, menurut cerita pakcik aku ni. Dan sepupu aku ni nama dia Mamat. Orang panggil dia Mamat lah kat kampung tu. Dia bersihkan surau sebenarnya. Dia cuci tempat ambil wuduk, dia cuci tandas kan, dia sapu-sapu surau tu apa benda semua. Surau kampung, surau yang diperbuat daripada papan apa benda semua. Kan? Dia bersihkan beduk benda semua, dah bersihkan kapet kat dalam surau apa semua dah bersihkan. Yelah, penat lah kan. Dia dah penat, dia pun duduk rehat dekat dalam surau tu. Tiba-tiba dia tertidur. Okay. Bila dia tertidur tu, dia kata dia pun tak sedar lama ke sekejap ke dia tidur tu. Tapi tiba-tiba dia tengah tidur tu kan, dia rasa macam badan dia sakit tau. Macam ada benda-benda tajam kan. Lepas tu panas. Dia macam, so panas sangat ni. Bila dia buka mata dia guys. Okay, kampung aku ni waktu tu dia memang dah jalan memang dah tar. Tapi kalau jalan nak ke rumah tu masih ada macam tanah merah lagi lah. Ada batu-batu yang warna merah-merah tu semua kan. Jadi bila panas dia kering, kalau kau baring kat atas tu, batu-batu tu buat badan kau jadi pahang panas tau. Tu dia, bila sepupu aku ni bangun, dia buka mata dia tengok dia dah kat luar dah. Dia kata tadi memang aku tidur kat atas kan. Dia kata tadi aku tidur kat surau. Tiba-tiba dia tidur kat bawah. Dia tidur dekat ni contoh ni surau, ada pintu. Ada tidur tepi tangga pintu tu. Pergi tepi tangga nak naik ke surau, dia tidur kat situ. Siapa yang galikan dia? Dia dah naik confuse lah. Okay, tak apalah. Lepas tu dia tengok jam dia pun dah nak masuk waktu asar. Dia pun ambil wuduk benda semua, dia nak solat lah. Okay, dia nak solat. Mungkin dia cuma husnuzon, dia berfikir positif yang mungkin aku tidur berjalan lah tadi. Okay, tak apa. Tu dia ambil wuduk. Lepas tu dia solat asar. Biasanya kat kampung tu solat asar kurang lah orang datang. Sebab semua masing-masing bekerja kan. Bila dia solat asar, dia dah habis solat tu, dia masa dia tengah tahiyat akhir tu, dia dengar ada somebody tengah ambil wuduk kat belakang tau.
Tengah ambil wuduk dekat tempat wuduk lah. So dia semayang tu memang boleh nampak tempat wuduk tu. Dia tengah solat, dia dengar orang ambil wuduk. Dah habis solat, dah tahiyat akhir apa semua, dia bagi salam lah. Dia bagi salam, toleh gini, nampak ada seseorang tengah ambil wuduk. Dia pakai jubah warna coklat, tak salah aku coklat macam itulah, dengan serban putih apa semua. Toleh macam ni, nampak orang tengah ambil wuduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali. Pusing macam ni, orangnya dah hilang. Orangnya dah hilang, guys. So dia pun pelik lah. Dia bangun daripada tempat dia solat tu. Dia keluar, dia turun dekat tempat ambil wudu tu. Tengok tempat wudu tu kering. Lepas tu dia pusing lagi, memang tak ada orang. Apa lagi lepas tu, dia pakai slipper, dia tergerak berlari balik rumah kan. So lepas daripada kejadian tu, memang dia tak berani nak sorang-sorang lah dekat surau tu. Memang dia akan ajak teman lah, sama ada kalau atuk dia nak pergi kat situ, yai aku lah kiranya, aku punya atuk lelaki yang kalau nak pergi surau tu baru dia ikut. Kalau tak, memang dia tak akan berani lah. Dia tak akan berani nak pergi ke surau tu sorang-sorang. Itu kisah daripada pakcik aku tentang sepupu aku ni lah. Okay. Alright, ini cerita yang terakhir untuk malam ni Okay, sebelum tu, kisah tadi tu sebenarnya pakcik aku dengan sepupu aku ni, yelah, sepupu aku ni pun baya-baya pakcik aku juga tau. Baya-baya pakcik aku juga kan. So diorang memang sekolah, satu sekolah apa semua, memang berkawan lah, bermain bersama-sama. That's why pakcik aku dia tahu banyak cerita tentang sepupu aku ni. Itu cerita dia. Okay. Cerita aku, kita masuk pada cerita yang terakhir. Cerita aku yang terakhir ni disampaikan oleh mama aku. Dan ayah aku pun mengiyakan juga cerita ni. Cerita ni kira macam cerita urban legend kat kampung aku ni lah. Kan? Aku tak tahulah sejauh mana kebenaran dia, dan tapi ni cerita yang disampaikan oleh pakcik-pakcik dia, benda semualah. Kisah ni kalau tak silap aku terjadi sekitar tahun 60-an 70-an macam tu. Okey. Kisah ni berlaku macam ni. Dia ada sepasang suami isteri duduk dekat dalam kampung aku juga. Okey. Waktu tu rumah orang kampung aku ni tak ada rumah bawah. Jarang lah jumpa rumah bawah, semua rumah atas. Rumah tinggi lah, rumah kampung, rumah kayu. Okay. Pada tahun 60-an kalau tak silap aku lah, pada tahun 60-an 70-an tu, dia transition penukaran daripada penanaman pokok getah kepada pokok kelapa sawit. So waktu tu memang pendapatan orang kampung aku ni lebih kepada menoreh getah lah. Okay. Menoreh getah. So ada pasang suami isteri ni, kita bagi nama dia Saleh dengan Saleha. Senang nak ingat kan? Saleh dengan Saleha. Lepas tu biasalah pagi-pagi Saleh akan pergi menoreh kan. Waktu subuh pagi dia dah keluar pergi menoreh, dan isteri dia pula dekat rumah jadi suri rumah lah macam biasa, bersih-bersihkan rumah benda semua. Dan orang dulu juga, kalau kat kampung aku ni, antara pendapatan yang lain adalah kopik buah pinang. Kopik buah pinang. So lepas dah bersih-bersihkan rumah apa semua, dia akan kopik buah pinang benda semualah, sambil jaga anak dia yang kecil sekitar umur 2 ke 3 tahun macam itu. Okey. Jadi nak dijadikan cerita, satu hari suami dia pergi menoreh. Lepas tu dah habis menoreh lebih kurang dalam pukul 9, pukul 10 pagi tu dia balik. So dia balik rumah, dia cakap lah dengan isteri dia, bagi salam macam biasalah. Assalamualaikum Saleha kan, abang dah balik ni. Si Saleha ni pun menyambut suami dia balik, salam, cium tangan apa benda semua. Jadi isteri dia kata, abang pergilah mandi dulu. Nanti saya siapkan minum pagi kan. Lepas tu lepas minum pagi nanti kita makan tengah hari sama-sama lah. Alright. So bila suami dia tanyalah, anak kita si Salman buat apa? Oh, Salman tidur bang kat bilik atas tu. Oh, tidur. Yelah, biarlah dia tidur. Okay. So isteri dia pun
buatkan kopi untuk lelaki dia, benda semua. Okay, dah hidang, dia orang berborak-borak sekejap pasal menoreh tadi, benda semua. Jadi si Salihah ni cakap, senyap pula anak kita ni, abang minum dululah. Salihah nak pergi tengok anak kat atas. Bila suami dia pun okey lah, tak apalah, dia minum sambil melayan, tengok keadaan halaman rumah dia, benda semua kan. Dekat dapur lah, kat bawah dapur, kat luar lah kan, ada macam pondok kecil, orang panggil beranda kat dapur lah. Selang beberapa minit lepas tu, dia dengar Salihah menjerit tau, abang, tolong bang, anak kita bang, anak kita. Laki dia terkejut lah. Laki dia terkejut, terus berlari naik atas, pergi mendapatkan isteri dia. Naik atas, ni kenapa? Dia orang cakap bahasa Jawa lah. Aku tak tahu, aku tak berapa pandai sangat cakap bahasa Jawa. Aku translate kan untuk korang lah. Dia kata, anak kita dah tak ada, anak kita dah hilang. Awak biar betul lah, dia kata. Pergi mana dah, pergi tengok ke? Dia ada jalan-jalan pergi luar ke apa? Tak ada bang, tak ada. Dia petang ni dia tidur kat sini, dia kata. Pergi cek, pergi tengok kat luar, kat bawah rumah ke apa, bawah kerusi ke apa, bawah meja ke apa. Pergi cari. Jenuh lah dia orang cari satu rumah. Dan yang paling peliknya, tingkap tak terbuka, pintu tak terbuka, lepas tu tak ada kesan pun ada orang masuk rumah tu. Anak dia tak ada. Puaslah duk mencari bawah rumah, bawah kolong, bawah meja, bawah kerusi, bawah apa, segala-gala bawah, segala dalam almari semua cari. Tak jumpa tau anak dia. Lepas tu diorang pun turun. Anak dia, tak salah aku waktu tu, menurut ceritanya anak dia baru pandai berjalan kan. Bila baru pandai berjalan, kalau baru pandai berjalan, boleh pergi mana je budak tu? Paling-paling tidak dalam rumah je, paling-paling tidak jatuh tangga je kan. Dia orang pelik lah. So dia orang cari kat luar rumah, cari memang tak ada kan. So waktu dah agak macam dah nak masuk, dah yelah cari apa semua. So dah masuk Zohor. So orang dulu-dulu biasanya kalau ada masalah macam ni, dia orang akan pergi jumpa ketua kampung. Dia orang akan jumpa ketua kampung lah. Lepas tu ketua dah pergi, lepas solat Zohor, laki dia pergi surau. Lepas solat Zohor jumpa dengan ketua kampung, ceritakanlah masalah dia ni, ceritakanlah tentang kehilangan anak dia. Tok, tolong saya tok, anak saya hilang tok, anak saya hilang. Anak kau hilang? Anak kau tu baru pandai apa je, jalan berterkidik-kidik lagi, macam mana boleh hilang kau ni kan? Tak tahu tok, tiba-tiba hilang macam itu je. Lepas tu tok dia kata, okeylah, kita kumpulkan 2-3 orang, pergi rumah dia nak mengesahkan kejadian tu lah. Dan beberapa orang pemuda lagi, bila sampai rumah dia tu, cuba mencari dekat kawasan-kawasan terdekat kat situ lah. Panggil nama Salman, panggil cari kat depan ayam, tak ada. Cari dekat bangsal, tak ada. Cari dekat tempat selalu mak dia potong pinang pun tak ada. Cari memang tak ada. Sampailah lewat petang, tak jumpa juga anak dia. Jadi tok ketua tu cakap, tak apalah, malam kan kita cuba cari lagi dekat kawasan-kawasan sekitar kampung kita ni pula. Kita pecahkan beberapa kumpulan. So dia orang buat planning lah. 5 orang pergi sini, 5 orang pergi sana, 5 orang pergi sini. Cari kat kebun-kebun semua cari. Sampai nak lewat malam cari, tak jumpa budak ni. Bini dia dah meraung-raung menangis dah kat rumah kan. So memang rumah dia tu waktu tu saudara jiran-jiran semua memenuhi rumah tu lah. Memenuhi rumah tu. Dan suami isteri ni tak dapat tidur lah semalaman, memikirkan anak dia yang baru umur 2-3 tahun macam itu hilang. Dan pergi ke mana budak ni? Jadi bila dah lewat sangat malam, Tok kata, kita dah cuba cari tak jumpa, ini pun dah lewat malam, kita sambung besok pagi je lah. Kita sambung besok je lah. So zaman tu nak pergi report polis jauh kan. Polis pun ada pondok, anggota je beberapa orang dia je kan. Daripada kalau sekarang ni pun, daripada Benut nak pergi ke daripada kampung aku nak pergi ke Benut pun, kalau naik kereta pun makan masa dalam lebih kurang 20 minit, 20 ke 25 minit. So kalau bayangkan zaman tu kenderaan yang ada cuma basikal. Nak pergi ke balai polis jauh babe.
So memang memerlukan kederat ataupun kesatuan antara penduduk-penduduk kampung tu lah. Okey. So besok pagi lepas subuh macam tu, Tok Ketua ni diarahkan lah. Esok pagi dia lepas malam tadi kan dia dah arahkan pemuda-pemuda ni semua berkumpul dekat rumah dia besok pagi lepas sarapan apa semua, pergi berkumpul rumah dia. And then kita perluaskan lagi kawasan untuk mencari lah. Perluaskan lagi kawasan untuk mencari. Okey, kali ni diorang pergi cari sampai dekat kampung sebelah tau. Sampai dekat kampung sebelah, cari. Ada sekumpulan yang akan mencari berdekatan dengan kawasan rumah si Saleh ni. Ada sekumpulan cari dekat kawasan ujung kampung, sekumpulan lagi cari kat kawasan simpang kampung, dan sekumpulan lagi anak-anak muda ni akan cari dekat sekitar sempadan kampung sebelah lah. Okey, nak dijadikan cerita, satu kali ni ada satu kumpulan ni cari dekat dah nak sampai kat kampung sebelah dah. Masa tu dekat kawasan pokok-pokok getah lah, ada macam semak-semak samun kan. Cari. Tiba-tiba dia dengar macam ada budak nangis tau. Budak nangis. Mak, ayah, mak, ayah. Budak nangis lah dengan pilat-pilat suara budak umur 2-3 tahun macam tu kan. Nangis. Yang ketua kumpulan tu macam, kau dengar tak suara budak nangis? Dengar, aku dengar. Lepas tu dia cuba cari arah suara budak ni nangis. So bila dia macam terpandang bila dia tengah mencari tu, dia orang ni dah macam dengar suara budak yang nangis tu makin kuat dekat kawasan satu busut tau. Ada satu busut tu, so suara tu makin kuat dekat situ. Okey, kita semua arah ke arah busut tu, kita tengok. Jalan pelan-pelan. Memang betul ada seorang budak dekat situ tengah nangis. Kan, tengah nangis. Pakai seluar pendek, baju seluar pendek lah, seluar pendek je lah. Dia tak pakai baju. Budak dulu kan mana pakai baju. Jumpa, ini anak Saleh ni. Dia cakap, Salman, buat apa kau kat sini? Ya Allah, badan dia dah bintat-bintat kan, kena gigit serangga, kena gigit kerengga, kena gigit nyamuk. Memang teruk lah badan dia bintat-bintat tu, kena gigit serangga dia semua lah kan. Lepas tu, kau pergi mana ni Man? Ya Allah, budak ni nangis. Nak ayah, nak mak. Budak tu nangis. Lepas tu dengan keadaan dia dah lembik tau. Budak tu macam dah lembik, macam mungkin kelaparan ke kehausan ke kan. Duduk tengah-tengah hutan kan, dekat kawasan pokok getah, dekat tepi busut tu. Boleh duduk kat situ. Ada, tak tahu macam mana boleh ada busut lah, tapi dia cerita kepada aku ada busut kat situ. Duduk kat situ seorang-seorang semalaman tau. Dia pergi dengan siapa? Budak tu terkidik-kidik lagi jalan tu. Lepas tu so ketua ni terus dukung budak ni kan, dukung budak ni. Lepas tu ada seorang pengikut dia lah belakang ni kan. Dia panggil ketua dia lah. Aku nampak seseorang dekat celah-celah pokok getah tu. Lepas tu semua macam pandang ke arah lelaki ni, pandang ke belakang itu kan. Kau nampak apa? Kau tengok kat pokok getah belakang tu. Dia orang nampak ada sosok tubuh seorang macam perempuan, pakai baju macam warna-warna kuning macam tu. Lepas tu pakai selendang putih. Muka tak nampak. Dia menjengah je daripada pokok, tengok je. Lepas tu ketua dia ni agak macam ada, yelah orang-orang pandai jugalah kan, orang-orang alim juga. Lepas tu cakap, kau duduk je dekat situ, kau jangan ikut kita orang balik. Kalau engkau lah yang bawa budak ni balik datang sini, aku harap kau tak ikut balik lah. Dia kata, maknanya dia suruh makhluk tu duduk situ je, jangan ikut balik. Sebab budak ni bukan kepunyaan kau, bukan milik kau. Budak ni adalah anak kepada anak Adam ni, si Saleh ni lah maksudnya. Lepas tu bila dia habis cakap macam tu, dia adalah baca-bacaan dia, ayat-ayat suci Al-Quran itu dia baca. Bila dia cakap macam tu, benda tu terus perlahan-lahan dia macam hilang macam itu je.
Bilang macam tu. So bawa balik lah. Bawa balik. Sampai kat rumah, Salih ni semua memang, ya Allah, rasa macam Salih dengan Salihah lagi lah kan, meraung-raung dia nangis, dia peluk anak dia benda semua kan. Lepas tu dia ucapkanlah terima kasih kat orang kampung ni semua. So ada seorang Tok Imam ni, dia cakap lah, dia dah rawat budak ni, dia bagi minum air penawar, apa benda semua. Budak ni minum susu macam berapa hari. Yelah, minum susu memang macam orang kebulu lah. Memang kebulu pun kan. Minum susu tu memang banyak lah. So Imam ni dia rawat dengan air penawar, air penawar macam tu benda semua. Lepas tu dia kata, anak kau ni sebenarnya ada yang suka kan. Anak kau ni sebenarnya ada yang suka dan dia nak ambil anak kau ni jadi anak dia kan. Jadi tak apalah, Tok Imam ni bantu untuk pagar rumah dia ni, bantu untuk rawat apa benda semua kan. Dan sekarang ni mungkin budak tu dah besar lah. Sebab mak aku kata dah tak nampak lagi lah keluarga ni kat kampung. Mungkin dah pindah ke apa ke kan. Mungkin budak tu dah berjaya ke apa kan sekarang ni. Kalau ikutkan budak tu umurnya sekarang sebaya, kalau hidup lagi lah, budak tu sebaya dengan mak aku jugalah. Sebaya dengan lebih kurang lah macam tu. Itulah kejadian yang berlaku di kampung aku. Okay guys, macam ni cerita aku malam ni. Dia ringan dia kan, tak adalah macam nak seram-seram sangat ke apa kan. Tapi baru aku perasan, empat buah cerita aku malam ni rupa-rupanya berkisar tentang orang bunian ataupun jin lah. Dia orang bunian ni, orang kata dia dari kalangan jin. Dan yalah, kita kena percayalah bahawa jin dan syaitan tu memang wujud dalam kehidupan kita, dalam alam kita ni. Dan apa pun, kita jangan terlalu taksub lah, ataupun terlalu takut, ataupun macam mana saya cakap, senang cerita macam inilah, kita hormat kehidupan dia orang kan. Kalau dia, selagi dia orang tak ganggu kita janganlah ganggu dia. Janganlah kita nak buat apa yang tak patut lah. Okay? Pada yang Islam, kita cuma percaya yang mereka tu pun makhluk Allah juga kan. Tiada siapa yang berkuasa selain daripada Allah. So percayalah pada Allah. Dan kalau berlaku diganggu atau apa, mintalah perlindungan daripada Allah. Itu je lah kan. So guys, aku rasa itu sajalah untuk malam ini. Dan aku harap korang terhibur lah dengan 4 buah cerita yang aku dah sampaikan tadi. Okay, macam biasa guys, kalau korang berkeinginan nak berkongsikan cerita dengan aku, ataupun nak aku sampaikan kisah korang tu dengan gaya penceritaan aku sendiri, tak ada masalah. Korang boleh follow je mana-mana social media aku yang aku dah sediakan dekat bawah ni. Ataupun pergi kat description box aku pun ada, aku sediakan link-link aku punya social media. Caranya mudah, just follow, kemudian DM aku cerita-cerita korang kat sana. InsyaAllah aku akan bacakan cerita-cerita korang tu, dan aku akan ceritakan semula dalam channel Si Tukang Cerita ni. Okay? Dan ada lagi beberapa cara lah. Salah satu caranya, korang boleh hantar tulisan-tulisan cerita korang tu kepada alamat email aku, acapsitukangcerita@gmail.com. Ataupun korang boleh join aku punya Telegram channel di Bilik Seram Si Tukang Cerita. Dekat sana lagi senang. Korang boleh dapatkan macam-macam info tentang perkembangan Si Tukang Cerita ni punya channel. Ataupun korang boleh juga hantar kisah-kisah korang tu melalui voice chat kepada aku. Kan? Mudah kan? Jom join ramai-ramai Telegram aku. Okay? So guys, aku sampai sini je lah dulu. Aku ucapkan ataupun aku doakan pada korang semua supaya sentiasa sihat dan sentiasa happy di samping keluarga yang tercinta. Stay safe, jaga kesihatan, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #.